kita dia mau buat trik bawa orang pergi mengel tu. Tapi itulah seorang-seorang pun mau ambil 100 lebih 200 lah pakej buat pakej apa dibanding lah. Bila disebut kita tadi poster hak dia mau buat ni program ni nak poster hak Basri buat tu nak kok mana sesak dah sampai kat rumah. Tapi hak geng hak bisa mari lah. Mana orang hak bisa mari dengan geruk rumah tu. Nah, kita tengok dia ni tak mak buat 65 ringgit. Nak potong tang kona tu noh. Kan? Kami menon lepas ni tahun ni dengan makan apa semua. Kan? Oh tu. Kita tahu kita buatkan ya. Cari makan tu. Saja bawa sahabat-sahabat kita mari kelah tu ya. Bukan nak ambil untung, nak ambil apa tak ada ya. Ambil beda duit minyak pun itu ya. Kita poster tu kita pun tak tahu tadi mau buat poster ni. Nah, tak tahu betul poster tadi mau buat poster. Nah, alhamdulillah dah pernah pun tak salah tu. Kita boleh mari sini tak ada masalah apa. Dia mau buat lah, dia mau jadi mau nak ambil. Orang kata nak mari pun, jauh. Mari dia mau nak bawa mengai lah. Baik. Jadi pertamanya mana ni grup Kedah, orang Kedah ni pertama sampai ni pada Serai ni ya, sahabat-sahabat semua Pulau Pinang tu kali dah kenal dengan kita. Kita ni besar Pulau Pinang tu ya. Lahir dalam jemaah ni intimak dengan jemaah dan gerakan ni pun di Pulau Pinang. Bermula di Cawangan, Mengkuang Titi, Permatang Pauh, Mengkuang Titi, kawasan Permatang Pauh, nombor Ali 766943. Alhamdulillah biiznillah mula terlibat dengan PAH ni takaruf sikit lah mungkin tak kenal kita. Umur 15 tahun kita terlibat dengan parti dengan gerakan Islam ni. Umur 15 tu kita sempat tu ayah kita ni unit amal hak baju merah mula-mula tu. Mula-mula lancar pakai baju merah daripada baju hijau. Zaman merah tak jam nak. Masa tu. Waktu tu kita terlibat daripada mula dah ditarbiah, dididik, diasuh besar kita ni dalam jemaah, ditarbiah, didik dan mengaji talaqi dengan tok-tok guru kita dalam jemaah tu. Dan dia bertanya ustaz, pergi Pakistan ke? Mau pergi Taliban? Tak deh. Tak pergi Pakistan deh. Tapi mungkin dengan perbuatan kita janggut kita ni daripada mula tumbuh tak bisa cukup. Daripada mula tumbuh sampai ke hari ni alhamdulillah tak bisa kena bisa cukup. Rutin kita waktu muda berapa orang tua nak tua dulu sebelum usia dengan surban dengan jubah gelar banyak lah mak ni dalam bah kita ni mak mana Taliban mudah buk tu seorang tu lah di Penang lah dulu di Perak dulu ada seorang alhamdulillah dah kembali kepada Allah Ta'ala dengan kematian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mati di bumi Madinah. Tak nak agli Musa. Tak Taliban tak orang panggil dulu. Jadi makna kita beranak sini ni kampung kita sini. Mak kita lahir kita di sini di kampung Rancangan Merah ni Kuala Kenering. Rumah bawah tadi lah. Tapi besar kita di Matampau. Ayah kita orang penanti, orang Mengkuang. Besar kot Nur lah. Dan terlibat dengan jamaah pun bermula daripada sana. Terlibat dengan Cawangan disebut tadi. Umur 16 silap. Melatih akad naik jadi AJK Muda Kawasan Matampau. Sampailah bagian timbalan Ketua Pemuda Kawasan Matampau. Kemudian duduk dalam Esko Dewan Pemuda PAH dari Pulau Pinang. Bermula zaman Ustaz Afinuddin. Zaman Ustaz Afinuddin. Dalam
Muda pusat kita dan lah sama Mahfuz Umar. No, nak pan hari ni tu itu muda. Mahfuz, nak Salihuddin. Mahfuz Salihuddin dan Sipak lah. Dan juga lah berucap beberapa kali menjadi wakil daripada Dewan Muda PAS dari Pulau Pinang, berucap di dalam muktamar Dewan Pemuda PAS Pusat. Kemudian jawatan akhir di Pulau Pinang, setelah Ustaz Isni buka Mahat Tafiz dia Aqsa di Pak Patih tahun ni di Almah Kip Tajam, bantu dia sak di Kip Tajam sebagai timbalan mudir lebih kurang 2 tahun gitu, 2 tahun 3 tahun itu duduk situ jadi ketua muda kawasan Bukit Tajam. Itu jawatan lah tu di Pulau Pinang. Lepas tu balik ke Gerik ni lah, balik ke Gerik lebih kurang dalam 7 tahun itu baru balik duduk di Gerik ni. Ya. Mak tak tua lagi, 40 tak ada lagi. Nampak tua. Badan pun tak gerak lah, tak kuat lah. Kaki pun nak berjalan tak kuat dulu lah. Dulu bersih boleh lagi. Nak dekat duduk dengan pangat FRU tu. Boleh tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kahwin lah. Bujang 2. Dah 2 lagi kosong. 2 lagi kosong. Dia lagi dadang ikut isteri lagi penuh. Anak dekat lah, anak kita 3. Anak bini dah 5, campur jadi 8. Ambil bahan tu tak cerita. Detil lah dah. Kapit ni boleh. Jawatan tadi kita terlibat ikut kawasan kampung tu masuk dalam PAS kawasan bawah-bawah pentadbiran PAS Lenggong. Tapi anak Banyu Balik tak balik pada sini atas arahan pimpinan terlibat di Gerik, di kawasan Gerik. Tu kalau sahabat-sahabat tengok FB tu banyak Gerik lah, markah komplek PAS Kerunai tu bermula daripada tak ada apa sampailah ambil usaha bersama dengan sahabat-sahabat kita di Gerik, diarahkan pada masa tu duduk tengah lawan dengan Jebon dalam PAS ni. Dengan PAN semua tu. Jadi nak jaga jemaah ni, kita pimpinan maklum kata anak balik sini barah kata Ustaz Mat masuk Gerik. Tu masuk Gerik, kita masuk Gerik. Kita daripada sini dulu nak pergi Gerik, ada apa dekat 40 kilo kat 30 lebih 35 km nak sampai Gerik. Kawasan PAS Gerik ni kawasannya daripada traffic light Pejabat UMNO Pekan Gerik tu sampai ke Padangan Baling Keroh. PAS kawasan Gerik atau kawasan Gerik. Jadi kita nak pergi mesyuarat apa semua nak kena pergi sana. Dah kali pasal payah nak cari umur seorang lagi. Budak lah. Dah nak berambat nak letih ya. Hak nombor 1 duduk di Penang. Anak sekolah di 1000 di Mengkuang City. Anak sekolah di Mengkuang. Jadi semalam kuliah di Syed Lugok. Bawa balik mai tu. Bawa balik mai di sini tadi. Duduk ada sini lah. Tu sedikit lah. Sedikit banyak tak aruf. Jadi bukan siapa-siapa pun ni tak ada apa pun. Dalam PAS dia pun tak ada apa. Tak ada apa, sekadar ambilin petugas biasa insya-Allah taala untuk bekerja untuk kita melihat tertegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Jadi sahabat-sahabat yang Allah taala sekalian, untuk sama-sama kita memperingatkan diri kita semua hari ini kehidupan kita lagu mana kita mari ni lah. Kita mari di pulau ni kita berasa tenang, seronok, suka, makna hilang segala masalah kita di rumah ada sebab kerja. Sebab tu kadang-kadang kena ada kat masa kita spend untuk program-program yang macam ni.
untuk kita rehatkan minda kita, untuk kita kumpulkan kekuatan untuk apa? Untuk kita kembali bekerja, berjuang untuk menegakkan agama Allah Taala. Macam mana kita main sini, kita berasa tenang, kita berasa suka, kita berasa seronok, tapi jangan alpa, jangan leka. Sebab apa? Sebab kita bukan nak terus hidup di sini. Itu kita nak balik sak mai sak no 2 hari 1 malam sak so nak balik balik ke balik kena terjun kelik dah, duduk balik di rumah dengan anak nak sekolah dengan covid tak habis lagi macam-macam bagi pula balik tak boleh nak dapat sak hari tambah hari ni sak mari kita nak kena balik pula macam itulah kita ni hidup atas muka bumi Allah Taala kan lama pun kita duduk puasa seronok ke apa duduk atas dunia je lah ingat sak duduk atas dunia ni sebentar saja, maka kita ni akan balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kita masih panjang, mana kehidupan kita, perjalanan kita masih jauh. Dunia ni sekadar tempat singgah, bukan matlamat dan tujuan. Matlamat dan tujuan kehidupan kita yang sebenar ialah di negeri akhirat. Dunia ni Allah Taala boh kita tempat untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Taala. Benda kita kena ingat. Macam kita duduk lampah ni lah. Duduk lampah kira nak duduk mengeh saja ya, setiap hari kira nak pergi, setiap bulan nak fikir nak mengeh saja, setiap minggu nak mengeh, berjuang buat kerja jemaah apa pun tak. Mana jadi ke tu? Mana jadi ke tu? Mana boleh ke tu? Lepas tu kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala taklifkan atas diri kita sebagai hamba setelah mana kita diciptakan sebagai salah satu daripada makhluk. Kita ni lah manusia, Tuhan cipta kita. Ada tujuannya. Ada tujuan kita diciptakan oleh Allah Taala, bukan saja-saja. Kita tazkirah sebut tadi pun, tazkirah ni nak peringat kelik ya. Benda kita tu belaka dah. Mbah start tu kita ni lagi tekan-tekan kita tak tipu deh. Yang saja nak sembang-sembang nak peringat kita kelik ya. Sembang-sembang nak peringat kita kelik ya. Makna Allah Taala cipta kita ni sebagai manusia atas muka bumi ni untuk apa? Kita ingat kelik. Adakah untuk saja suka-suka hidup kita pergi kerja, makan, balik, pergi seronok bahasuna ni habis? Tak. Untuk apa Tuhan cipta kita? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ada dia. Dan kami tidak ciptakan jin dan manusia ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan tujuan dia untuk apa? Untuk kita ni mengabdikan diri pada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia tujuan Tuhan cipta kita. Allah Ta'ala cipta kita ni untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita mengabdikan diri, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Bila sebut kata hamba ni apa dia? Hamba ni kan kena taat, kena patuh, kena laksana segala perintah yang datang daripada Tuhan dia. Dia tidak ada punya hak, tidak punya pilihan untuk bantah, untuk buat perkara yang sebaliknya apabila diarah, atau tidak punya pilihan. Kalau Tuhan dia suruh pergi ambil air, dia cara kena pergi lah. Tak boleh, tak boh dia. Nak pergi ambil sendiri. Mu hamba kena buat. Tak ada pilihan. Hamba ni makna kita sebagai Muslim, kita mengaku menyerah diri kita sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Kita hamba, kita mengaku kita hamba Allah Tuhan, kita makhluk Allah Khalik. Kita mengaku diri kita serah diri kita pada Allah Ta'ala. Kita sebut kata la ilaha illallah, Tuhan kita Allah. Kita mengaku memperhambakan diri kita kepada Allah Ta'ala. Mana serah diri kat Tuhan. Serah diri. Lagu mana kita serah diri pada Allah Ta'ala, kita ni betul kan? Kita tengok gerak khas dia. Kita gerak khas boleh. Besok Islam polis paling cekap, polis paling baik, polis paling amanah. Segala polis lah. Kita gerak khas tu. Yang hambaknya mau curi apa semua dia. Sampai satu tahap, dia mau pun tak gerak nak lawan dah. Orang kapal kami panggil surrender.
Nah, serah diri boleh buat. Lah kita combat dulu dah. No, ya, kita combat dulu. Lah dia mau dah kita combat. Nah, kita combat lah. Nah, dia kat bendera putih. Kat bendera putih tu kata tak mau lawan dah lah. Surrender dah lah. Bila rebut kata surrender ni serah diri ni, mu suruh buat apa dia buat dekat. Boleh kata akik tangan. Dia tak lawan akik tengah lalu. Lemparkan senjata dia tu senjata dia. Boleh kata menerak. Tak lawan. Ada kita tengok orang surrender ni boleh kata akik tangan, akik tangan. Boleh kata lepas jeta. Boleh kata menerak. Menerak tak boleh. Nah, tak jumpa kelaku tu bila sebut tak serah diri ni mu suruh lah buat apa pun aku takkan lawan dah. Mu suruh lah buat apa pun. Walau benda tu aku tak suka, benda tu aku tak boh, tapi bila aku kata aku tak boh lawan, aku serah diri tu buat lekat. Dia kita dengan Tuhan ni guna serah diri sungguh ke tak? Kalau kita ni betul-betul serah diri lagu mana kita mengaku kata diri kita ni sebagai seorang Muslim, hamba yang menyerah diri pada Allah Ta'ala, maka kita mesti berusaha menjadikan diri kita hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Tunduk, patuh, mentaati segala perintah, buat apa yang Tuhan suruh dan meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang Tuhan suruh apa? Juang untuk menegakkan Islam, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita ni hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dalam acuan agama yang Allah Ta'ala redha. Mengikat diri kita dengan hukum, peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti jalan dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu benda yang diperintah, yang disuruh oleh Allah Ta'ala agar kita laksanakan. Alhamdulillah kita ada pada malam ni. Syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kat kita nikmat Islam, Allah Ta'ala beri kat kita nikmat iman. Yang menyebabkan segala perkara yang kita buat, kita beroleh perkara kebajikan yang kita buat dalam kehidupan kita beroleh makna kata ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, dan Allah menyediakan nikmat syurga di kehidupan akhirat. Kadang-kadang tak berasa besar nikmat Islam, nikmat iman. Ini tak berasa. Dengan nikmat Islam, iman tu ni kita duduk sila ni boleh pahala. Kita mari program makan pun boleh pahala. Tak buat apa, mereka duduk tunggu lima masak makan boleh pahala. Ada mahak masak pun boleh pahala. Dek, akak boleh pahala belakang. Nak buat apa ada nikmat Islam dan nikmat iman. Nak buat apa kita mari dengan tujuan yang benar. Untuk berukhuwah, untuk bersilaturrahim, untuk memperkuatkan kesatuan kita, memperkukuhkan jamaah kita agar kita balik dapat kita bekerja dengan dalam keadaan yang baik. Itu boleh pahala. Orang tak ada Islam, tak ada iman, walaupun kaya raya, duit dalam bank tu tolak orang dia belakang. Kita tak mana tak ada, tanah berlum mereka hak dia punya belakang lah. Melana-lana ni punya kita punya banyak punya kaya, tapi tak ada nikmat Islam, tak ada nikmat iman. Para bekak raja gula, orang paling kaya dalam Malaysia. Buatlah kebajikan banyak mana pun, mu tolong bantu orang susah, orang miskin lah, apa bala, buat segala derma lah, segala macam amal apa semua. Tuhan tak beri pahala. Kalau matilah keadaan tu, tetap jadi bahan bakar api neraka Allah Ta'ala. Kalau kita walaupun ada hak takak terah, hak kita ada lah. Tapi bila kita taat pada Allah, kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, mati kita Allah Ta'ala janji syurga. Alhamdulillah. Lepas tu tak padang kat tu lagi. Tuhan pilih pula kita ni. Di kalangan umat Islam, orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat Islam, Allah bagi nikmat iman, Allah pilih pula kita ada pada malam ni menjadi mata rantai, menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita tengok adik-beradik kita, berapa orang adik-beradik kita, berapa orang yang Allah Ta'ala pilih untuk bersama dengan jamaah dan gerakan Islam buat kerja agama ni. Kita tengok orang kampung kita lah, ramai-ramai orang kampung kita, berapa orang yang Allah Ta'ala pilih untuk buat kerja ni. No? Kita Allah Ta'ala pilih, Alhamdulillah. No? Bukan sembarangan tempat, bukan sembarangan kerja yang Allah Ta'ala letak kita untuk kita buat. Sebab apa? Habuan dia sangat-sangat lumayan. Tak ada siapa boleh beri kat kita. Yang menjadi kehendak kepada semua manusia kalau boleh nak benda yang kita akan dapat dengan bila mana kita buat kerja ni. Apa Allah Ta'ala janji kat kita bila mana kita buat kerja agama, dan kita berjihad di atas jalan dia ni, berjuang untuk menegakkan agama Allah Ta'ala di atas muka bumi. Allah Ta'ala menjanjikan sebagaimana ayat yang selalu diulang-ulang sebut, dibaca-baca oleh tok-tok guru kita, pimpinan kita, para naqib kita, para murabbi kita dalam perjuangan yang mentarbiah, mendidik kita, sebagai peringatan untuk kita segarkan semula benda kita tahu semua belakang dah. No, apa dia? Allah sebut dalam surah As-Saff. No, kalau tak betul tak kita ada yang boleh tegur, dia boleh perbetul insya-Allah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu, kata Allah, aku tawarkan, tunjukkan kepada kamu satu peluang, satu urusan perniagaan, yang mana untungnya dapat membebaskan kamu daripada azab api neraka. Siapa hak ada malam ni nak masuk neraka Tuhan? Gilah tanya orang hak ngaku Islam, mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang waras akal pemikiran dia, pilah tanya siapa nak masuk neraka. Pilah tama duk ramai-ramai tanya, bila dia kata dia Islam, dia tanya hang nak masuk neraka tak? Kalau akal dia waras, tak ada siapa yang nakkan mengaku kata nak masuk neraka, tak ada. No? Melainkan orang yang waya short ke putih, wallahu a'lam lah. No? Tapi kalau tanya semua orang masuk neraka, tak boh masuk neraka ni. Nak tanya siapa pun tak boh. Bila mana ni Allah Ta'ala tawar. Satu peluang, satu pekerjaan yang Allah Ta'ala janjikan, kalau kita laksanakan akan dibebaskan kita daripada azab api neraka. Lagu mana apa dia? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lagu mana? Apa dia nak kena buat untuk mendapatkan tawaran ataupun apa yang Allah Ta'ala janji nak beri ni? Bebas daripada neraka, selamatkan kita daripada neraka. Kena buat apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dengan sebenar-benar keimanan. Beriman sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerah, mengabdikan diri kepada Allah, dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti segala jalan dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan tanpa ada sebarang keraguan di dalam hati kita. Kemudian apa? Wa tujahiduna fi sabilillah. Berjihad pada jalan Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian berjihad, bersungguh-sungguh untuk menunaikan tuntutan imanmu kepada Allah dan Rasul. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul dengan mujahadah, dengan jalan kesungguhan tadi. Tujahiduna fi sabilillah, kamu berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kamu dan juga diri kamu. Mula Tuhan dengan harta benda kita. Harta benda. Baru diri, baru nyawa. Kadang orang duk lampah ni, dia tak mau, dia nak terus bagi nyawa, dia tapah, tak apa, dia tak. Derma-derma ni patut usah mai kat ku lah. Mesyuarat pun tak payah panggil ku lah. Program-program pun tak payah dia tak. Tapi kalau perang esok,
aku duduk depan. Oh, tembang ke mah. No, tembang ke mah. No, dulu ada tu orang pak nekan dia. No, pak tuk nekan. No, tuk Penang lah. Dulu tu lah. Nah, main musim surat agung kita masa tu baru-baru terlibat dengan PAH ni dah. Nah, kita tukar hantar surat zaman tu lah, masa tu tak ada WhatsApp apa tak ada. No, zaman tu nanti setiap usaha buat surat. Kita tukar pi Rana. No, pi hantar surat rumah ahli. Panggil ni nak main musim surat agung pala ni nak musim surat agung ni. Pi hantar surat. Nah, surat notis panggilan mesyuarat agung. Pi lah hantar rumah. Nah, sampai kat dia. Ni tengok. Ni kita nak mesyuarat agung ni. Nah, sekian-sekian bulan kita buat di markah. Tak mesyuarat tak payah panggil aku dia dah. Mesyuarat tak payah dah. Wah. Esok kalau perang dah tengok depan kali. Amboi. Perang selalu lah. Nah, mesyuarat ni baru Islam ni, perjuangan ni baru minta masa kita. No, baru minta masa kita, korban masa kita. Nah, untuk kita berikan, untuk kita duduk dalam mesyuarat. No, untuk kita bincang. Bagi tujuan untuk menyempurnakan matlamat baru minta masa. Ya, tu pun kita tak apa, tak boleh. No, tunggu perang. No. Kita ni kalau derma 5 kupang kita tak boleh beri. Gak-gak boleh beri 5,000 ke? No, 5 kupang pun kira nak boh dalam tabung. Nah, esok kalau orang minta Islam minta 5,000 nak perlu pada kita semangat, gak boleh terbit mudah ke 5,000. Tobat lahum. Kalau waktu Islam minta masa kita hari ni pun kita tak boleh nak beri untuk perjuangan, agak-agak sampai satu masa itu Islam nak nyawa darah kita mampu nak bagi. Itu. Sebab tu dalam jihad ni Allah Ta'ala didik kita mula-mula. Nah, dengan harta kamu. Kalau harta pun kamu masih sayang lagi untuk nak beri untuk perjuangan, harta. Kerana harta kamu jadi terhalang untuk melaksanakan taat kepada perintah Allah. Kerana harta kamu terhalang untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nak macam mana kamu nak bagi diri kamu? No. Jadi kita untuk menekan ke mana? Tak dan perang lagi. Baru ada PAN ya, lompat lah. Tak dan nak perang lagi. No. Tak dan nak perang lagi. No. Mai PAN berlaku pep, makna kata nak pertembungan fikrah. Nak dalam PAH ni, nak mak tabu terbit PAH. Dia pun angkat kaki masuk PAN. Nah. Aduh, pak mana kita nak perang itu mana? Tak ada nak perang ni lari dah. Nah. Tak apa. Kita itu orang panggil usrah, orang panggil mesyuarat tak ramai. No? Lepas tu duk percaya cakap orang 90 juta lah, 80 juta mu tu yang belaka. No, Allah kali ikut mak sabu. Ya? Tu. No? Jadi kita ni Allah Taala pilih duk ni. Jadi mata rantai perjuangan Islam. No? Oh, Tuhan pilih kita ni. Kena ingat tu. Syukur pada Allah Ta'ala. Tuhan pilih kita. Walau siapa pun kita ni, Allah Ta'ala sayang kat kita. Dia pilih kita buat kerja ni. Sebab apa? Dia nak selamatkan kita daripada neraka. Ni kita nak buat kerja ni. Tuhan nak selamat kita daripada neraka. No? Kita bagi ni masa kita Alhamdulillah ni. Ni? Kita duduk lepas. Ni ada belakang ni amat ARC pemuda. Ni ada belakang ni petua apa ada. Nah. Kita orang yang bekerja dalam jemaah. Kita bagi kita benda kita sumbang. Nah, untuk jemaah. Kita korban, nah, duit ringgit kita, dan tenaga kita, kederak kita. Untuk jemaah. Kenapa? Karena kita beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah. Duk lampah ni. Kalau kerana benda kita duk lampah. Duk lampah kan dapat apa? Ni, dapat apa? Ia mesyuarat, kan boleh duit, kena terbit duit kita. Minyak motor kita kena buh sendiri. No? Lagi pas mesyuarat makan kena bayar sendiri. Nah, ada orang nak bagi duit kita. No? Kita tuk juga buat kerja pasal apa? Sebab iman yang ada dalam diri kita. Kita yakin bahawa apa yang kita buat ni, kita tak harap. Kita tak mengharapkan balasan. Nah, di dunia ni, tapi kita yakin bahawa dengan apa yang kita buat di atas muka bumi dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharapkan bahawa balasan selepas daripada kita meninggalkan dunia itu lebih baik.
No? Kita pergi mencorak, kita ikut program, kita pergi sana tinggal. No? Orang tak berjuang, hari Minggu bawa anak bini pergi makan angin gimana. Nak pergi situ, pergi sini. Kita hadut juang dalam pah. Tak dan awak pergi mana-mana. No? Tak dan awak pergi mana-mana. Dan pun bawa pergi ikut dekat-dekat itu lah. Dan mencorak tengah malam pelik, anak lena dah. Nak kira tak dan main. Hari Minggu ada program pula. Tak dan masa banyak mana. No? Kita beriman. Tak apa, kita kat bini anak tak apa. Nah, di dunia ni kita korban masa kita bersama atas dunia ni tak apa, mudah-mudahan Allah ganti masa kita bersama nantinya di kehidupan yang abadi, di tempat yang lebih baik di dalam syurga Allah Ta'ala. Takbir. Sebab hidup bukan sekadar atas dunia. No, hidup kita ni bukan qadar atas dunia. Nah, dunia ni tempat kita singgah saat. No, kadang-kadang orang takut. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi dalam menyempurnakan tuntutan di atas jalan ni, mereka sanggup berkorban apa saja. Cerita Abu Salamah dalam peristiwa hijrah. Kita pakat tu belakang dah, mau nak ingat cerita. Ya, Abu Salamah dalam peristiwa hijrah. Di mana Allah dan Rasulnya mengarahkan para sahabat hijrah, meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Ya, bukan lari, bukan pelarian. Nah, tabu tak pelarian. Dia ibaratkan Nabi sahabat hijrah ni sebagai golongan pelarian. Islam tertegak dengan sebab pelarian. Kalau otak tu dia gitu. Nah, ada makna Allah perintah sahabat ni, Allah dan Rasul perintah suruh hijrah tinggal Mekah ni. Pergi Madinah. Abu Salamah ni mesyuarat bincang bini anak-anak dia. Nak hijrah pakat hijrah sama lah. Satu keluarga ni nak hijrah belaka. Nak Islam pun belaka dah. Puak Abu Salamah ni, dia pun Islam, bini dia Ummu Salamah pun Islam, anak-anak dia Islam belaka dah. Dapat maklum pada keluarga ni, keluarga dia dan keluarga mertua yang masih musyrik. Kata Abu Salamah nak hijrah pergi Madinah. Puak ni tak beri marah lah. Abu Salamah nak bawa anak bini tinggal Mekah nak pergi Madinah. Tak beri. Mak pak dia ni tahan anak, ambil anak. Mau nak pergi Abu Salamah, mau pergi. Anak ni tak pergi. Pak mertua, mak mertua ambil bini. Ummu Salamah tahan, tekak bini dia. Abu Salamah mu nak pergi juga hijrah nak ikut Muhammad, mu nak pergi. Bini mu, kami tak pergi. Keluarga, bini, keluarga mertua, tahan, tekak Ummu Salamah bini dia. Keluarga dia, mak ayah dia sendiri, tahan, tekak anak-anak dia. Orang lagi kita lah, gak-gak. Nak pergi tak? Bini, mak betul tak pergi. Ni anak, mak sendiri, ayah sendiri pegang. Mu nak pergi, mapuh pergi mu. Lah mu nak sayang ni, mu jangan pergi. Lagi kita lah, gak-gak. Jeng-treng, dek. Tak bini no. Bini nak bagi anak tak ada anak ni. Nak bayang. Tapi Abu Salamah ni punya keimanan yang teguh. Hasil didikan tarbiyah